Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi lah. Itu berkaitan dengan implikasi pembebaran perkahwinan secara fasah. Okey, dia kata fasah ditutup oleh suami atau isteri disebabkan oleh satu kecacatan lah. Dia mempunyai implikasinya terutama hak isteri terhadap mas kahwin dan mut'ah. Itu sagu hati perceraian. Bergantung kepada keadaan berikut. Kita ada 3 senario ataupun 3 keadaan ya, berkaitan dengan perkara inilah. Yang pertama, jika fasah itu berlaku sebelum berlaku persetubuhan lah. Kan awal-awal lagi dah tahu, maka dia pun tutup fansah, maka tak sempat berlaku persetubuhan. Dalam keadaan ini isteri tidak berhak dapat sebarang mas kahwin dan juga mut'ah. Di mana kerana alasannya kalau cacat tu pada suami, maka ini dikira sebagai istilah penyebab yang menyebabkan dia fasah, maka dialah menyebabkan dia tak dapat mas kahwin tersebut lah. Okey, kerana mas kahwin ni diimbuhan dengan berlaku persetubuhan. Jadi oleh kerana persetubuhan tak berlaku, maka isteri tak dapat mas kahwin lah. Kerana fasah ni dibuat oleh isteri. Okey. Kalau suami pula mengemukakan fasah dengan sebab kecacatan tersebut diketahui, tahu-tahu kahwin isteri gila, maka isteri juga tidak berhak dapat mas kahwin. Kerana ini memang jelas lah, fasah ni berpunca pada diri isteri. Okey, kalau fasah berlaku selepas berlaku persetubuhan, di mana berpunca daripada kecacatan yang berlaku seiring dengan akad nikah. Maksudnya akad nikah ni masa ni mungkin kes-kes yang terpencil lah, kan? Tapi perkara ni boleh je berlaku. Kadang-kadang boleh berlaku. Maksudnya berlaku gila serentak dengan akad nikah. Ataupun berlaku antara waktu akad nikah dengan persetubuhan. Mungkin tempoh akad dengan persetubuhan tu lama berlaku. Contohnya akad pada 1 hari bulan Januari dan persetubuhan berlaku pada 1 Julai. Kan? Kemudian berlaku persetubuhan, di mana dalam senario yang pertama memang masa sebelum kahwin tu bertunang apa-apa tak ada pun, gila ke apa tak ada penyakit apa-apa. Kemudian berlakulah penyakit tersebut serentak dengan akad, kemudian berlaku persetubuhan. Okey, ataupun dia berlaku cacat tersebut antara tempoh akad dengan persetubuhan. Ini bagi senario yang mana tempoh akad dengan persetubuhan ni lama, contohnya 7 bulan baru berlaku persetubuhan. Okey, lepas 7 bulan lepas akad baru berlaku persetubuhan. Sedangkan cacat tersebut berlaku mungkin pada bulan 2, 3 dan sebagainya dan tidak diketahui. Dan persetubuhan telah berlaku, maka dalam keadaan ini isteri berhak dapat mahar misir, bukan mahar musamma, mahar yang disebut dalam akad nikah. Mahar misir ni ialah sesuai, sejajar, setaraf dengan kecacatan yang berlaku pada isteri tersebutlah. Okey, kalau fasah berlaku selepas persetubuhan dan oleh kecacatan yang juga timbul berlaku dengan sebab berlaku persetubuhan. Contohnya, masa mula kahwin tu tak ada apa-apa masalah pun, dah berlaku persetubuhan, kan? Dah telah berlaku persetubuhan. Kemudian selepas 5-6 tahun perkahwinan barulah timbul penyakit cacat ke kusta ke apa semua sekali, maka nak fasah. Maka dalam kes ni memang tak boleh lah. Nak contohnya suami kata nak claim balik mas kahwin tu tak boleh lah. Ni kalau kita cakap dalam konteks mas kahwin lah. Sebab nak tutup mas kahwin tak boleh. Nak claim balik mas kahwin dulu tu. Contohnya bagi 5,000 kan. Dia kata nak bagi 2,500 je sebab cacat berlaku dah sekarang. Tak boleh. Sebab apa? Kerana masa berlaku persetubuhan dulu tu, isteri dalam keadaan yang sempurna, tidak ada sebarang cacat dan layak dengan mas kahwin yang disebut semasa akad nikah tersebut. Ini adalah dari segi fiqh lah. Okey, inilah isunya kalau berlaku fasah dengan sebab kecacatan yang berlaku. Sekarang ni kita pergi kepada pembebaran perkahwinan dengan sebab darar. Okey, apa yang masukkan dengan darar? Darar ialah tindakan suami menyakiti fizikal atau mental isteri yang menyebabkan isteri tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya itu. Contohnya, suami memaki dan memburukkan isteri ataupun memburukkan bapa isteri sehingga menjatuhkan maruah, kan? Okey, menyamakan isteri atau ibu bapa dengan haiwan bagi tujuan menghina seperti anjing, keldai. Keldai ni orang Arab ni anggap bodoh lah. Kalau Melayu, babi contohnya kan. Tu memang hina betul lah. Tahan ke hidup dengan suami yang selalu menghina kan, menghina diri dia ataupun menghina ibu bapa kan. Kemudian pukul sehingga cedera walaupun dengan tujuan mendidik, patah semua sekali kan. Curah air panas, liwat isteri, suruh bini isteri minum arak, suruh isteri tak puasa kan. Dia tak puasa, dia ajak isteri pula tak puasa bulan Ramadan, ajak isteri tonton filem lucah. Berat sebelah pada seorang isteri bagi yang berpoligami. Tidak adil dalam berpoligami, itu memberi mudarat. Tidak bertegur sapa lebih pada 3 hari, masa muka isteri, bercakap dengan nada tinggi, dengan suara, meningkat suara. Tidak menyentuh tubuh isteri tanpa sebab.
Tidak mengendahkan perbuatan isteri dengan menyibukkan dia dengan perkara lain. Meninggalkan isteri sedang bercakap-cakap dengan isteri tiba-tiba. Isteri sedang bercakap lagi bodoh gitu je. Tidak tidur sama isteri atau kata tanpa sebab. Suami berzina. Kan? Malu isteri. Keluarga isteri pun malu juga. Dapat menantu berzina. Suami minum arak ataupun mengambil dadah. Yang mana perkara ni merosakkan akhlak suami dan memburukkan hubungan suami dan isteri dan apa-apa sajalah yang boleh memberi mudarat. Jadi dalam perkara dara ni, adakah boleh dibubarkan perkahwinan? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh dibubarkan perkahwinan sebab dara yang berlaku dalam perkahwinan walaupun sampai ke peringkat ketiga. Ini kerana menghapuskan kemudaratan pada isteri dalam keadaan ini dapat dilakukan tanpa dijatuhkan talak. Ini dapat dilakukan tanpa dijatuhkan talak dengan dirujuk kes ke mahkamah. Kan, dia kata tak perlu sampai kepada peringkat bercerai lah. Di mana mahkamah akan menjatuhkan hukuman dengan mendidik suami supaya berhenti menimbulkan kemudaratan kata isteri. Maksudnya mahkamah akan nasihatkan saja supaya suami layan baik isteri tersebut dengan baik. Tak perlu sampai peringkat bercerai lah dalam kes macam ni. Tapi dalam pendapat kedua pula, dia kata boleh dibubarkan perkahwinan dengan sebab dara yang berlaku dalam perkahwinan bagi memendung berlakunya kemudaratan berterusan dalam perkahwinan. Ini adalah bagi mengelakkan rumah tangga terus menjadi kacau bilau dan porak-poranda akibat yang berlaku ini. Dan jika dapat dibuktikan berlaku darar, hakim boleh memisahkan suami isteri berkenaan dengan talak secara bain. Kan? Talak secara bain. Mahkamah boleh jatuhkan mewakili suami tersebut. Kan? Ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki dan perkara ini nampaknya memberi ruang lah untuk dipisahkan dengan cara dibubarkan perkahwinan dengan sebab kemudaratan yang berlaku dalam perkahwinan tersebut. Okey, Enamen kata apa? Enamen kat Terengganu ni ataupun negeri lain ni dicakap apa pasal dara ni? Boleh tak dibubarkan perkahwinan? Kalau kita tengok dari enamen ni, nampak dia mengakui. Kan, anda bagi contoh G ni, dia kata apabila suami mengenai isterinya. Ni kita baca atas dululah. Dia kata seorang perempuan yang berkahwin menurut hukum syarak adalah berhak untuk mendapatkan satu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasah atau satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut. Kita tengok yang ni. Yang pertama ni G ni. G ada bawah ni ada I. Ada satu, sorry. Secara lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita oleh sebab kelakuan aniaya. Ni sama lah. Dara lah ni. Berkawan dengan perempuan yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Ni orang nak kaitkan dengan curang tak? Tapi kita tengoklah. Kan? Jadi kalau memang berkawan dengan perempuan yang memang berkelakuan jahat dan memang ada tanda-tanda melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang haram, maka dia memalukan isteri, maka dah tak sanggup hidup dengan cara macam ni, maka bolehlah angkat kes ke mahkamah. Tapi kena dibuktikan. Nak buktikan tu lah satu kerja yang berat jugalah. Cuba memaksa isteri hidup secara tidak bermoral. Kan? Seperti tadilah contohnya tak puasa ke. Kan? Ataupun disuruh isteri berpakaian dengan tidak patuh syariah kan. Teruk sangat. Dan isteri tidak setuju. Kan? Ya kan? Ada je isteri setuju kan. Tapi kalau dia tak setuju ni, dia boleh bawa kes ke mahkamah. Melupuskan hati isteri secara tidak sah di sisi undang-undang atau berlawanan dengan hukum syarak. Atau melarang isteri daripada menggunakan haknya di sisi undang-undang atau haknya di bawah hukum syarak atas harta tersebut. Ambil harta isteri. Kan? Ataupun disekat isteri daripada menggunakan hartanya sendiri. Ini juga boleh difasahkan. Dibubarkan perkahwinan sebab dara. Menghalang isteri daripada menunaikan kewajipan atau amalan agama. Bagi contohlah sembahyang ke puasa kan. Jika suami ada lebih isteri, dia tidak melayani isteri dengan adil menurut hukum syarak, tidak berlaku adil dari segi bermalam kan, nafkah. Sebab 4 bulan isteri masih belum disetubuhi kerana suami dengan sengaja enggan setubuh. Ini darar. Kan? Bahawa isteri tidak memberi keizinan dalam akad perkahwinan itu atau keizinan tidak sah sama ada sebab pasal kesilapan, ketidaksempurnaan akal atau perkara yang diiktiraf oleh hukum syarak. Okey, bahawa dalam masa perkahwinan itu isteri sungguh pun berkebolehan dengan keizinan sah adalah seorang yang berkecurangan mental sama ada bersusah atau berselangan dan kecurangan mentalnya adalah penyakit setakat menjadikan lain untuk perkahwinan. Ini masalah kesihatan lah pula lah kan. Okey.
Ini maksudnya dari segi nikmatnya mengiktiraf lah darar ni boleh difasahkan perkahwinan, tu saja. Maksudnya walaupun kita di Malaysia ni kita pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam perkara yang melibatkan darar ni kita ambil mazhab Maliki lah. Kerana ini nampaknya lebih memberi dilihat kepada memberi maslahah lah kalau perkahwinan tersebut, kalau isteri sudah rasa tidak sesuai hidup dengan suami yang mempunyai masalah-masalah moral, masalah akhlak kan, ataupun selalu menyakiti diri dia, maka bolehlah dibawa kes ni ke mahkamah untuk dibubarkan perkara tersebut, namun melalui pembuktian lah. Jadi itu sajalah hak bagian kes ini. Sebenarnya dalam buku ni banyak kes-kes, rasanya awak baca sendirilah kes-kes tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.